Sebab itu tuan-tuan perempuan sekalian, melihat kepada fenomena PRU kita ini, kita berdoalah kepada Allah, moga Allah akan mempermudahkanlah balik keadaan kita. Sudah pasti apa juga pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kepada yang menang, jangan sombong. Itu sajalah. Yang menang, jangan sombong. Menang tak megah, kalah pun jangan sampai rebah. Sebab kita menang ini kerana Allah izin. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita membawakan satu topik, moga-moga ada bermanfaat kepada kita, iaitu berkenaan menang tak megah, kalah tak rebah. Hadirin hadirat sekalian, banyak perkara menarik minggu ini. Antaranya adalah kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung. Sudah hampir 2-3 hari Piala Dunia 2022 berjalan. 4 kumpulan sudah memainkan 8 perlawanan, iaitu kumpulan A, B, C dan D. Dan malam tadi kita melihat aksi pembukaan Piala Dunia bagi kumpulan C, yang mana membanggakan kita apabila pasukan Arab Saudi telah berjaya mengalahkan Argentina. Ini satu kemenangan yang luar daripada jangkauan, yang mana dalam perlawanan semalam Arab Saudi berjaya bangkit daripada ketinggalan. Dia seawal minit ke-10 dah kena penalti dengan Lionel Messi, tapi lepas tu Saleh Syehri ikat kedudukan 1-1 sebelum dia punya top star adalah Saleh Ad-Dawsari berjaya meledakkan gol kemenangan. Banyaklah video yang orang kongsikan dalam WhatsApp group pada hari ini. Semua tanya, pengulas Arab memang macam tu ke cara dia mengulas sukan? Memang itulah cara dia mengulas sukan. Macam orang berzikir, cara dia mengulas sukan. Masalatu qa'imah Allah, 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 istaud karim, innaha jununiyah, takallam min daq. Orang pun ingat kalau orang kampung berdoa tu, amin, amin. Tak, dia tu ngulas sukan cara dia. Al-mustahil, al-mustahil, laisa saudi, al-mustahil. Orang pun tak faham, amin, amin. Tak, dia memang pesim gitu. Dia orang semangat mengulas sukan. Kita melihat dia Saudi ni cerita bola dulu lah ya. Saudi ni tuan-tuan, dia bukan calon-calon pasukan. Nampak je dia begitu. Dia juara 3 kali Piala Asia. Tahun 84, 88, 96. Dalam dunia dia duduk ranking ke-51. Dan dia dah masuk Piala Dunia ni 6 kali. Dia kali pertama dia masuk tahun 94. Dia menang dalam persaingan kalah mati. Dan di Qatar ni dia berjaya masuk selepas tamatkan saingan kelaikan sebagai juara kumpulan B zon Asia. Jadi perlawanan pembukaan semalam itu mungkin cerahlah masa depan dia. Hari Sabtu ni 26 hari bulan dia lawan dengan Poland. Poland malam tadi pun seri. Hari Rabu depan 30 hari bulan dia lawan dengan Mexico. Dan punyalah gembiranya Saudi sampai hari ini Raja Salman Abdul Aziz As Saud umum cuti hari ini. Umum cuti umum pada hari ini.
pening semua sekolah dengan universiti, sebab sekarang pelajar di Arab Saudi sedang peperiksaan akhir tahun. Terpaksalah jadual akan balik disebabkan oleh kejayaan mereka. Baru pusingan pertama sebab dia kalahkan Argentina. Itu yang dia bangga sangat. Sudah pasti bila ada yang berjaya, pastilah ada yang kalah. Dalam konteks Piala Dunia, pasukan yang kalah sudah pastilah sedih. Malam tadi Argentina sudah pasti sedih kerana kalah dengan Arab Saudi. Qatar pun sebagai tuan rumah pun sedih juga, malu kerana dialah tuan rumah pertama yang kalah dalam perlawanan pembukaan. Tak ada sejarah dalam Piala Dunia tuan rumah main perlawanan pembukaan kalah. Dia kalah dalam kumpulan A, kena tutuh dengan Ecuador 2-0. Ada orang sedih bukan sebab kalah, tapi sedih tak dapat main langsung. Ada negara yang tak boleh main langsung Piala Dunia. Antaranya siapa? Malaysia lah. La ilaha illallah. So fikirlah negara orang sibuk sangat mikir. Malaysia memang tak sibuk. Dia sibuk ke pilihan raya agaknya. Dan ada pemain dia bertaraf bintang tapi tak berpeluang juga untuk beraksi Piala Dunia, sama ada disebabkan cedera ataupun kerana negaranya tak layak duduk dalam kalangan 32 negara terbaik Piala Dunia. Ada pemain Norway seorang, pemain bagus, Erling Haaland, tak dapat main sebab negara dia tak masuk. Muhammad Salah, orang Mesir, orang budak-budak kenal sangat, Mesir tak lepas masuk. Zlatan Ibrahimovic, orang Sweden, tak lepas masuk. Ada yang cedera, Paulo Dybala, Argentina, cedera. Maka bila bercerita tentang kekalahan ni, cerita mukadimah sajalah. Kekalahan ni tuan-tuan, satu benda menjadi adat dalam mana-mana pertandingan. Sama ada sukan, apatah lagi dalam suasana pilihan raya. Ada menang, ada kalah. Dia takkan ada seri. Teringat saya satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu ketika berlakunya Perang Hunain. Yang mana Perang Hunain ni berlaku sebaik saja tamat peristiwa pembukaan kota Mekah. Hunain ini terjadi disebabkan dua puak di sekitar Mekah, puak Hawazin dengan Saqif, dia tak puas hati orang Islam berjaya takluk semula Mekah. Selama ni orang Islam mereka hina sampai terpaksa pindah pergi ke Madinah. Kali ni orang Islam masuk 10,000 orang dengan kekuatan. Mereka terpaksa berundur, lalu mereka cipta pula pakatan dan pemuafakatan di luar daripada tanah Mekah di satu tempat namanya Lembah Hunain. Lembah Hunain ni dia duduk antara kota Mekah dengan Taif, tapi dia lebih dekat dengan Taif. Dan berlakulah peperangan yang terjadi pada bulan raya 6 hari bulan Syawal bersamaan tahun 630 Masihi. Apabila orang Islam dia dah menang Fatuh Mekah, mereka tiba-tiba jadi overconfident. Apa sebab? We got numbers. Kami ada nombor. 10,000 orang daripada Madinah plus 2,000 lagi tambahan orang-orang kafir Mekah yang masuk Islam. Jadi mereka orang Islam dah ada 12,000 orang. Apabila mereka ada tambahan 2,000 orang yang telah tanda tangani SD berjuang bersama dengan orang-orang Madinah, orang Madinah tiba-tiba overconfident. Walaupun jumlah mereka banding dengan orang Hawazin dengan Saqif itu jauh lebih besar. Puak-puak Hawazin dengan Saqif, puak dia ada 20,000 orang. Tapi orang Islam mereka jadi overconfident sebab we got numbers. Kami ada orang 2,000 tambahan. Disebabkan orang Islam tiba-tiba jadi action sikit. Jadi macam puak kita dah ramai, takut benda. Turun firman Allah menegur. Ini teguran. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rajubat thumma wallaitum mudbirin. Allah ingatkan, orang-orang Islam, akulah yang telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak perang, termasuklah wa yauma Hunain, termasuklah dalam perang Hunain.
yaitu iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai. Rupanya Tuhan tak suka perangai begitu. Awak jangan awak ramai, awak jadi sombong. Ini kita sebut menang tak megah. Menang tak megah, kalah pun takkan rebah. Jangan megah dengan nombor. Tuhan tegur, iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, sedangkan bilangan yang ramai itu tak mendatangkan faedah sikit habuk pun kepada kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin, dan kamu pula merasakan bumi yang sebegitu luas terasa begitu sempit sehingga kamu berundur dan akhirnya melarikan diri. Surah At-Taubah ayat 25. Dalam peperangan itu orang Islam bercempera, bertempiaran lari. Apabila kena pukulan orang-orang daripada daripada kumpulan, payah sebut perikatan, tak boleh pakatan, tak boleh muafakat, tak boleh sebut benda lagi tuan-tuan. Daripada dua kumpulan ni tadi, Hawazin dengan Saqif, dia 20,000 lawan kita 12,000. Mereka pakai senjata moden. Dalam riwayat disebut mereka pakai senjata manjanik, macam lastik besar. Meriamlah hari sekarang. Jadi kaum muslimin bertempiaran lari. Bila Nabi tengok orang Islam ketika itu dah bertempiaran lari, lantas Nabi pun kumpulkan balik kekuatan. Nabi panggil balik, jangan berundur. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tapi geng ni semua takut lari. Dalam riwayat menyebut Nabi berdiri di atas keldai. Sayyidina Ali ada di depan Nabi. Abbas ada sebelah kanan Nabi. Abu Sufyan bin Haris ada sebelah kiri Nabi. Maknanya depan dia ni sepupu. Belah kanan Abbas Abdul Muttalib, pak saudara. Belah kiri Abu Sufyan bin Haris, ini sepupu. Bila Nabi tengok orang lain lari, tinggal saudara mara dia saja. Lantas Nabi melaungkan kata-kata, Anan Nabi la kadzib, ana benu Abdul Muttalib. Kata Nabi, oi, ni Nabi ni, seumur hidup aku tak pernah menipu. Ini cucu cicit Abdul Muttalib. Maka beberapa orang saudara mara Abdul Muttalib tadi yang dah lari semua datang balik. Dia kena gitu nak bagi bakar semangat. Ni cucu mak kilau ni, baru dia datang balik ramai-ramai. Terpaksa main moyang sikit, baru dia semangat balik. Dan akhirnya orang Islam berkumpul balik kekuatan, lawan balik dengan puak-puak daripada Saqif dan Hawazin, dan alhamdulillah menang. Dalam pertempuran Hunain ini 70 musuh dibunuh, 6,000 orang ditawan. Dan inilah kali pertama dalam sejarah peperangan Islam rampasan perang terbesar pernah dirampas, iaitu orang Islam berjaya memperolehi 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Kenapa orang Islam boleh dapat harta rampasan begitu banyak? Sebab orang-orang yang bukan Islam, dia dah tahu orang Islam kali ini menang jadi abu, kok mana pun kita mati. Jadi daripada serah harta ke orang Islam bodoh-bodoh, baik kita bawa lari. Ketika mereka tinggalkan kota Mekah, dia bawa semua harta dia. Semua harta, rumah dia di Mekah kosong. Dia tak nak orang-orang Madinah ambil barang pada rumah dia. Tapi kesannya bila kita menang perang itu, semua harta mereka kita rampas. Ini kejayaan terbesar. Umpama menang PRU lah seolah-olah je. Tetapi apabila harta dah banyak, dah dapat banyak harta, timbul pula masalah. Apakah dia? Masalah pengagihan. Dia serupa je masalah di mana-mana, serupa tuan-tuan. Bukan pengagihan kerusi dah. Pengagihan orang ni rasa dia tak dapat, ngapa orang ni dapat lebih. Ibn Mas'ud radhiyallahu an dia cerita, qala rajulun wallahi inna hadhihi alqismata ma'udila fiha ma uridu biha wajhullah
kata lelaki ni, demi Allah, yang Nabi bahagi ke kita ni sebenarnya tak adil langsung. Kawan tahu, dia kata puak-puak tertentu dapat banyak lagi. Kita hok kerja teruk ni benda kita dapat. Demi Allah, pengagihan cara begini bukan kerana nak cari redha Allah. Orang akaumbi lah bahasa Astrawani sekarang ni, akaumbi mula berbunyi mengatakan tak adil. Awak tak yang susah, tak sibuk, bila dah semua senang ni semua jadi bising. Cerita itu sampai ke telinga Nabi. Maka kata Ibnu Mas'ud, fataghayyar wajhuhu hatta kana kasirfi. Aku tengok muka Nabi tiba-tiba berubah jadi merah padam. Bayangkanlah tuan-tuan, kita berjuang ikhlas, bukan kerana nak harta, pangkat, kedudukan, jawatan, tak nak, bukan nak jadi Perdana Menteri apa, tak ada. Tapi orang kata kita macam-macam. Berubah muka Nabi. Maka kata Nabi, famay ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahima Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Kata Nabi. Nabi beritahu kepada Ibn Mas'ud, awak tanya balik kepada orang yang banyak komen tu, siapakah dalam dunia ni yang boleh dia panggil sebagai orang paling adil? Kalau Allah dan Rasulnya pun dia boleh anggap tidak adil. Moga Allah merahmati Nabi Musa. Sahabat pun heran, dia pula kena mengena dengan Nabi Musa cerita Hunain ni. Kata Nabi, moga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa pernah disakiti hatinya lebih daripada ini, tapi dia tetap bersabar. Maka aku pun nak sabar jugalah, kata Nabi. Ulama bahas hadis ni, kenapa Nabi sebut Nabi Musa. Ini saya pernah cerita di sini dulu. Nabi Musa, kalau tuan-tuan ingat, dia pernah dipitnah, kemaluannya besar mana. Kan kita pernah bincang tajuk tu dulu. Punyalah kesian Nabi Musa, umat dia fikir benda rupa kemaluan dia. Panjanglah riwayatnya, hadis Bukhari kan. Nabi Musa ni zaman Bani Israel, orang lain mandi bertelanjang, dia tak. Dia tutup aurat. Sehingga jadi gosip, kenapa Nabi Musa tak nak mandi serupa kita? Agaknya dia punya, bayangkan umat dia bincang benda Nabi Musa. Agak begitu, begini, begitu. Apa perasaan? Kita kalau Tok Imam, makmum duk cerita besar mana benda rupa, kita bermalas dalam jadi imam. Tapi Nabi Musa ni sabar. Maka kata Nabi Rasulullah SAW, kalau Nabi Musa itu pun dia boleh sabar, aku ni lagilah aku kena sabar. Sebab itu tuan-tuan perempuan sekalian, melihat kepada fenomena PRU kita ini, kita berdoalah kepada Allah, moga Allah akan mempermudahkanlah balik keadaan kita. Sudah pasti apa juga pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kepada yang menang, jangan sombong. Itu sajalah. Yang menang, jangan sombong. Menang tak megah, kalah pun jangan sampai rebah. Sebab kita menang ini kerana Allah izin. Bila menengok analisa dalam Awani ke Surat Khabar ke, bila orang kaji kenapa parti sekian boleh menang, kenapa parti ni boleh kalah ni, kenapa dia menang besar ni, kenapa kalah besar. Bila orang buat analisa kenapa hak ni menang besar, jarang jumpa penganalisa mengatakan ini izin Allah. Tak ada. Yang biasa keluar dari mulut penganalisa, oh ini kemenangan ini kerana kehendak rakyat. Oh kemenangan ni kerana pattern pengundi bawah 40 tahun. Oh kemenangan ni kerana kerja keras ahli parti. Oh kemenangan ni kerana penangan undi 18. Oh kemenangan ni kerana tsunami Melayu. Mana Allah? Di mana Allah dalam kejayaan? Menang, jangan lupa Allah. Sebab itu dalam Quran ada satu ayat, Allah ulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmatku yang mana lagi kamu nak dustakan. Ulama bincang, kenapa Tuhan guna perkataan tukadziban? Kenapa tak guna perkataan takfurun? Tukadziban maknanya dustakan, takfurun maknanya engkari. Kenapa guna perkataan dusta? Dalam bahasa Arab, al-kadhibu bermakna al-ikhbar an-syai' bi khilafi ma huwa alaih. Mendustakan ini maknanya kita tak mencerita benda sebenar.
Kotak 4 segi kita cerita ke orang bulat, tipulah, dusta. Benda 3 segi kita cerita ke orang bulat, dusta lah. Menyembunyikan hakikat bahawa menang itu daripada Allah adalah pendustaan. Contoh, kita rezeki dapat banyak, meniaga bagus, orang pun puji, macam mana awak rezeki bagus betul, bisnes orang daripada pagi sampai ke malam penuh, macam mana boleh dapat murah rezeki begini? Dia kata kita ni dalam hidup kena merancang. Kawan pergi kursus, belajar jadi usahawan jutawan, dia ada teknik syekh, dia ada cara sedap ngap cerita. Sebutlah dulu saya berjaya ni Allah izin saya berjaya. Dia binkan kejayaan kepada Allah. Kita berjaya belajar universiti, dapat ijazah, dapat masters, dapat PhD. Orang pun puji, macam mana awak umur kat 50 boleh dapat master PhD? Apa rahsia? Oh, kita kena rajin syekh, kita kena bagikan masa. Mana Allah? Patut orang tanya, macam mana ente boleh dapat PhD? Allah izin syekh, kawan ni bukan sihat sangat, Allah bagi. Begitu juga ada orang dia dapat sihat. Ada warga mah badan sihat, umur 80 pun semayang berdiri, baca Quran tak payah pakai spek. Orang pun tanya, pakcik umur kat 70 nampak sihat semayang berdiri, apa rahsia? Oh, saya ni ustaz memang keturunan pesim begini. Memang ayah saya pun meninggal umur 90, toki saya umur 110. Memang kita orang jenis gini. Apa jawapan ini? Patutnya pakcik macam mana boleh sihat? Allah izin. Allah yang izinkan. Semua nikmat yang kita perolehi seakan-akan hanya usaha kita semata-mata dan kita lupa peranan Allah. Kita dustakan bahawa segala nikmat itu semuanya datang daripada Allah. Maka itu sebab 31 kali Tuhan tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu nak dustakan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Apa lagi yang nak dustakan wahai manusia? Sebab itu kita bagi yang dapat kejayaan, syukurlah kepada Allah. Ini izin Allah. Dalam PRU kita baru-baru ni, the biggest winner, pemenang terbesar nombor 1 adalah PAS. Itu yang paling besar sekali. PAS muncul blok terbesar dalam Dewan Rakyat dengan 44 kursi. Sebelum ni 18 kursi saja. The biggest winner nombor 2 GPS Sarawak, mereka menang 22 kursi. The biggest winner nombor 3 Bersatu menang 28 kursi. The biggest loser nombor 1 paling teruk parok sekali kalah, UMNO Barisan Nasional, cuma menang 26 daripada 120. MIC menang 1, MCA menang 2. The biggest loser nombor 2 PKR, cuma menang 31 kursi daripada 102. Malah dalam Pakatan Harapan yang memenangi 82 kursi, DAP adalah blok terbesar dengan 40 kursi. PKR jatuh nombor 2. Sebab itu kita ulang, menang jangan megah, kalah pun tak rebah. Baik itu orang tua mengajar, kalah, ngalah, ngalih. Itu kaedah kita. Kalah, ngalah, ngalih. Jangan sombonglah. Kalah pun tak rebah, menang pun tak sombong. Ini cara kita. Ini bagi orang yang menang lah. Bagi orang yang kalah, bagi kita yang kalah, ni bukan cerita pilihan raya saja, termasuklah kalah bola sepak apa semua. Bagi yang kalah, ingat, pemenang sejati adalah orang yang boleh mengaku kekalahan. Dia orang yang tak mengaku kalah ini payah. Tapi kalau dia mengaku kekalahan, selesai semua masalah. Apa sebab? Kerana kalah dalam apa-apa pertandingan itu biasa. Itu biasa. Masuk bola, Argentina lawan Saudi, mesti ada satu menang, mesti ada satu kalah. Kalau sampai ke penalti esok, dua-dua tak menang, dua-dua tak kalah, apa dia buat? Penalti. Muju PRU ni tak boleh buat penalti. Kalau buat penalti banyak kali lah penalti kita ni. Maka sikap pertama ketika menerima kekalahan adalah terimalah kekalahan itu dengan ikhlas. Orang muda-muda sekarang ni sebut let it go. Sebab itu the art of letting go ini.
adalah langkah paling utama yang boleh membantu kita menerima apa-apa juga kekalahan. Tuan-tuan, kalau dalam politik ya, kalau menang ni benda biasa, bukan di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Ini normal. Ada orang merentah 60 tahun, ada orang merentah 22 bulan, ada orang merentah 11 bulan. Itu biasa. Parti Kongres di India, ini parti politik tertua di India. Dia kalah dengan Parti Bharatiya Janata, BJP, tahun 96. Itu parti tertua di India. Parti Demokrat Liberal, LDP di Jepun, perintah lebih 5 dekad. Tumbang 30 Ogos tahun 2009. Parti Revolusi Berinstitusi ataupun Partido Revolucionario Institucional, PRI, di Meksiko, perintah Meksiko 71 tahun. Kalah tahun 2000. Parti Colorado atau Partido Colorado di Paraguay tewas tahun 2008 selepas memerintah selama 61 tahun. Itu biasa. Dan dalam perjuangan ada masa kita kalah awal, menang kemudian. Itu pun biasa. Kalau cerita Tamil semua pesen begitu. Hero kalah dulu, menang kemudian. Banyak lagi gaduh-gaduh kan. Hatta kalau kita rujuk kepada sirah, pada tahun 6 Hijrah, Nabi SAW bersama isterinya Ummu Salamah dan lebih kurang 1,500 orang sahabat telah berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Kata para sahabat, kharaja Rasulullah SAW amal Hudaybiyah yuridu ziyaratal bait la yuridu qitalan. Nabi pada tahun berlakunya perjanjian Hudaybiyah, baginda ziarah ke Baitullah, dan memang Nabi tak ada niat pun nak berperang. Wasaqa mahu 70 budnah wa kana an-nas 700 rajulin kanat kullu budnatin an 10 nafar. Dan baginda bawa sekali 70 ekor unta dan ada 700 orang laki-laki ikut rombongan. Setiap satu ekor unta untuk 10 orang, satu kumpulan. Jadi Nabi pun bergeraklah daripada Madinah pergi ke Mekah. Sampai di satu tempat nama Zulhulaifah. Nabi pun berhenti di situ, bawa binatang korban, bubuhkan tanda. Nabi pun berihram untuk nak buat umrah. Ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai penasihat keselamatan, dia menyatakan kerisauan dia. Dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ni bergerak tak ada keselamatan langsung ni. Senjata tak ada, benda-benda tak ada. Takut-takut orang musyrikin Mekah akan serang kita. Ya Rasulullah, tadkhulu ala qaumin hum laka harbun bighairi silahin wala qura. Adakah tuan ya Rasulullah nak berjumpa dengan satu kaum yang memang terang-terang dia tak suka pada tuan? Dia memang tak suka kepadamu ya Rasulullah, dan memang nak berperang denganmu ya Rasulullah. Dan kau pula ya Rasul tak ada senjata, tak ada kuda, bawa unta ya. Umar dia sebagai penasihat keselamatan, dia beritahu ini risiko ya Rasulullah. Nabi kata tak apa, itu kawan dah aturkan. Apa yang Nabi dah buat, rupanya diam-diam Nabi dah utus satu orang perisik special branch, SB. Nabi pun cekak juga. Dia hantar utusan perisik yang dipilih daripada Bani Khuza'ah untuk pergi mengintip puak-puak Quraisy. Jadi apabila rombongan Nabi nak sampai ke Usfan, Usfan ni sekitar 80 km daripada Mekah, datanglah perisik Nabi ni. Dalam riwayat disebut nama perisik Nabi ni Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Dia special branch, intelijen Nabi. Maka kata Bishr, ya Rasulullah, masa saya datang tadi, saya tengok Bani Ka'ab bin Lu'ay, dia kumpulkan angkatannya di Ahabish. Ahabish ni satu kawasan puak bersekutu di Bukit Habash. Saya tengok pengkumpulan mereka ramai yang standby lah untuk nak berperang, dan mereka memang nak halang tuan masuk ke dalam Mekah. Ini cerita ni banyaklah direkodkan dalam Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq dan ramai lagi. Maka Nabi pun bila dapat makluman musuh dah standby, tak bagi Nabi masuk ke Mekah, lalu Nabi tak nak bergaduh. Nabi hantar perunding, juru runding. Ni kan mesti orang berunding kan, berunding apa hotel sini, apa hotel sini, apa depan pagar sini, sekejap hotel. Hantar juru runding. Tak apa, kita bincang, jangan bergaduh.
kita bincang. Nabi hantar Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi pesan kepada Osman, awak beritahu orang Mekah, niat kita begini. Tak ada niat nak berlawan, tak ada apa. Kita nak semayang je, nak buat haji je. Maka apabila Osman pun pergilah ke perbatasan musuh, dapat berita tersebar orang Mekah dah bunuh Osman. Bila Nabi dapat berita Sayyidina Osman dibunuh oleh orang Mekah, Nabi terus marah sebab ini langgar perjanjian. Dalam perjanjian bangsa Arab, utusan kita tak boleh bunuh. Utusan ni dia bawa mesej saja. Nak bunuh tuan dia lah yang bunuh, bawa mesej apa pasal. Jadi Nabi pun terus panggil para sahabat, mereka berbai'ah di bawah pokok yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan, yang mana proses perjanjian Hudaibiyah ini direkodkan dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah redha terhadap orang beriman ketika mereka berjanji taat setia kepada engkau wahai Muhammad di bawah pokok itu. Aku tahu apa yang ada dalam hati mereka, lalu aku turunkan ketenangan kepada mereka dan aku akan beri balasan kemenangan dalam waktu yang dekat. Surah Al-Fatah ayat 18. Orang Islam pun apabila berjanji bawah pokok, walaupun berjanji tak setia pada Nabi, tapi hati dudak-dudak juga tuan-tuan. Apa sebab? Datang selai sepinggang ni, perisai tak ada, kerih tak ada, benda pun tak ada, masing-masing dudak. Lawan kosong kita ni. Jadi Allah Ta'ala katakan, fa'alima ma fi qulubihim, aku tahu apa yang ada dalam hati mereka. Gedubak gelebuk. Tetapi fa'anzala sakinata alaihim, tapi aku tiupkan ketenangan dalam hati mereka. Sahabat pun jadi berani balik. Surah Al-Fatah ayat 18. Jadi ringkas cerita, hajat Nabi tak kesampaian. Sampai di Hudaibiyah yang lebih kurang dalam 22 km daripada Mekah, orang Islam termasuk Nabi kita disekat oleh Jabatan Immigration Quraisy, dihalang masuk ke kota Mekah. Maka berlakulah perundingan. Perundingan lagi. Jadi Nabi bincang-bincang ginilah, kita berunding boleh, kita bincang buat perjanjian. Perjanjian damai ini yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy pun kata, okey, kami setuju. Hantar utusan Quraisy. Musyrikin Quraisy dihantar orang-orang dia lah, menteri-menteri kanan dia, Suhail bin Amru, Budail bin Waraqah, Urwah bin Mas'ud, Al-Hulais bin Alqamah dan Mikras bin Hafs. Dihantar dia punya orang kanan. Nabi pun panggil dia punya orang kanan, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali dilantik untuk tulis perjanjian. Kemudian bila dah duduk semeja, Nabi pun beritahu kepada Ali, wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Wakil daripada orang Mekah nama Suhail. Suhail ni bukan calon-calon orang, dia pandai nego. Dia kata, minta maaf, saya bantah cadangan awak punya tulisan ini. Kenapa bantah pula? Kata Suhail, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub. Kata Suhail bin Amru, awak tulis Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak setuju. Sebab Ar-Rahman, demi Allah aku tak kenal. Apa tu Rahman? Bismillah Allah tu aku kenal, Ar-Rahman aku tak kenal. Habis Ali kata, nak tulis apa? Tulis Bismikallahumma. Itu sudah. Ali pandang pada Nabi, gimana? Ikutkan je lah. Tulislah Bismikallahumma. Macam nak buka puasa, Bismikallahumma. Tulis. Kemudian jelas Suhail ni dia bukan calon-calon orang. Imam Ibnu Asakir menyebut namanya sebagai ahadu khutaba'i Quraisy, salah seorang pemidato terhebat Quraisy. Dia ni pakar pidato. Memang betul orang Quraisy hantar dia. Ketika Nabi kena tukar daripada Bismillahirrahmanirrahim kepada Bismikallahumma,
Faqala al-muslimun, sahabat protes, penyokong protes, wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kata, ya Rasul, jangan layan tuntutan dia. Dia bukan ramai, kita ramai. Dia main nombor lagi, kita ramai. Apa tak boleh tulis bismillahirrahmanirrahim? Tak ada pasal. Nabi kata, la uktub bismika Allahumma. Ali pun ialah ikutlah arahan Nabi, bismika Allahumma. Kemudian Nabi pun pesan lagi, Ali tulis, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah yang telah dipersetujui oleh aku, Muhammad Rasulullah. Suhail pun kata, sekejap, sabar. Wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma saddatnaka 'anil bait wala qatalnaka, walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Kata Suhail, sekejap, demi Allah, tak payahlah tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami tahu dan kami setuju kamu ni Muhammad Rasulullah, kami takkanlah menghalang kamu masuk ke Mekah. Kami pun takkan berperang dengan kamu, sebab kami tak percaya awak Rasulullah lah kami lawan. Habis nak tulis apa? Tulis Muhammad bin Abdullah, sudah, ikut nama kad pengenalan, tulis Muhammad bin Abdullah. Masa tu Nabi marah sikit. Wallahi innilah Rasulullah wa in kazzabatumuni uktub Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, demi Allah, saya ni Rasulullah. Suhail kata, aku peduli apa? Saya ni Rasulullah. Wa in kazzabatumuni, walaupun awak tak percaya saya tetap Rasulullah. Suhail kata, aku peduli apa? Nabi pun mengalah. Baiklah, uktub Muhammad bin Abdullah. Ketika itulah orang Islam, tuan-tuan, dia tengok Nabi ni lemah. Mana Nabi jadi begitu? Ikut sangat ke puak-puak Quraisy ni apa? Masing-masing dah bercakap. Dia Al-Qaumbi ni, ayat Al-Qaumbi. Dia Al-Qaumbi ni dah bercakap dah ni. Orang ramai ni dah bercakap. Awani ni belum 4 jam ni nunggu depan pagar dah ni. Cakap tak habis-habis. Ni apa nak jadi Nabi ni, macam tak ada pendirian. Gini. Dengar sangat cakap ke Quraisy ni. Tapi tak ada orang berani cakap depan. Yang berani tegur Nabi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berani cakap. Umar pun datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, maaf saya nak bertanya, alasna alal haq wa aduuna alal batil? Maaf ya Rasul, saya nak tanya, agama kita ni agama paling benar, dan puak-puak Quraisy ni semuanya duduk dalam kebatilan, betul ke tidak? Kata Nabi, ya. Umar tanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina? Kalau begitu ya Rasul, mengapa kita terlampau merendahkan diri sangat dengan mereka sampai kita peringkat sanggup nak patah balik? Bukankah sepatutnya kita tunggu keputusan daripada Allah? Kenapa macam kita ni tak ada maruah? Orang pijak kita macam tak ada harga. Nabi pun menjawab, ini Rasulullah. Kata Nabi, saya ni Nabi, walastu a'sihi wa huwa nasiri. Sayalah yang menjalankan agama Allah ini, dan saya takkan sia-siakan perintah Allah. Umar tak puas hati. Awalaisa kunta tuhadditsuna anna sanatil baita fanatufa bihi? Tapi bukankah Tuan dulu yang telah berjanji kita semua tahun ini boleh masuk Mekah, buat haji, dapat tawaf? Macam mana sekarang kita buat putusan patah balik semula ke Madinah? Dah separuh jalan ya Rasulullah. Nabi jawab, bala fa akhbaruka anna na'tihil am. Kata Nabi, ya, saya beritahu kita akan datang ke Mekah buat haji. Tapi adakah mesti berlaku pada tahun ini? Tak mesti. Tak mesti tahun ini. Maka kata Nabi, fa innaka atihi wa mutawwifan bihi. Percayalah cakap saya
Satu hari nanti kita akan masuk semula Mekah, tawaf semula Kaabah. Omar tak puas hati. Hei, dia keluar, dia tak bercakap dengan Nabi, dia terus keluar. Dia menahan marah. Dia lepaskan marahnya kepada Abu Bakar. Dia cakap ayat yang sama. Nabi kita bagi muka sangat ke pokok kafir tu apa? Kita ni Islam. Apa nak tunduk dengan orang? Ini semua orang tu cakap ikut. Tulis bismillah tak boleh, tulis ni tak boleh. Layan sangat kau orang kafir Quraisy ni. Maka Abu Bakar ni dia menenangkan. Falima nu'tihid daniyata fi dinina idza qala ayyuhar rajul inna ala Rasulullah. Umar kata, Abu Bakar, cuba engkau fikir, kenapa kita kena rendah sangat diri kita pada orang lain? Abu Bakar jawab satu ayat saja. Innahu la Rasulullah. Umar, itu Nabi kita. Ikut je lah. Bos, ikut je. Kata Abu Bakar lagi, wahai Umar, berpegang teguhlah dengan keputusan Nabi sampai kita semua mati. Demi Allah, kita semua akan berada atas kebenaran. Molek je Abu Bakar bercakap, turun ayat Allah, surah Al-Fatah ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Wala Nabi bila dapat ayat ini, Nabi panggil satu orang, awak baca ke ayat ini kepada Umar. Sahabat ni berlari, wahai Umar, ini ada satu ayat turun baru tadi. Umar pendengar, Umar insaf. Umar berlari balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kita dah menang dah ke ya Rasulullah? Dah menang dah ke ya Rasulullah? Nabi jawab, ya, kita dah menang. Tapi kita baliklah dulu ke Madinah. Nanti kita atur balik. Kata para ulama selepas daripada peristiwa itu, Umar Al-Khattab sangat menyesal kerana dia meninggi suara depan Nabi. Sehingga kata Az-Zuhri, fa'amiltu lidzalika a'malan. Kata Umar, setiap kali aku teringat perangai aku meninggikan suara depan Nabi, maka aku akan tebuh dengan beberapa amalan seperti bersedekah, berpuasa, sembahyang sunat, bebaskan hamba. Sebab aku bimbang kalau kata-kata aku ini dia anggap dosa yang berkekalan. Betullah tuan-tuan, apa pelajaran daripada kisah Hudaibiyah ini? Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar, sabar. Kalau sabar, menang pun sabar. Inilah yang diajarkan oleh agama kita apabila kita mengalami keadaan yang tidak menyebelahi kita. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, dia buat ada satu bab ataupun sub perbahasan yang sangat menarik. Bab dia panggil babu ma yaqulu idza ghalabahul amru. Bab perbahasan tentang apa yang patut kita ucapkan ketika kita menerima kekalahan. Bagus. Al-Azkar An-Nawawi. Imam Nawawi dibawa dua riwayat yang bersumberkan daripada Sahih Muslim dan juga daripada Sunan Abi Daud, tapi lebih kurang sama sajalah. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian kata Nabi, wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Kedua-duanya itu walaupun Allah lebih suka yang kuat berbanding yang lemah, tapi kedua-duanya itu ada kebaikan. Maka bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah, dan janganlah kamu jadi orang yang lembek. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa in law taftah wa amal syaitan. Kalau kamu ditimpa kekalahan, janganlah engkau berkata kalaulah saya buat begini, kalaulah saya buat begitu, tetapi ucapkanlah ini ketentuan Allah, apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Kerana kata Nabi, andai kata kamu berkalau-kalau ketika mengalami kekalahan, maka itu akan membuka pintu syaitan untuk mengganggu kamu. Hadis riwayat Imam Muslim.
Jadi ini pelajaran untuk kita. Pertama, orang mukmin hendaklah memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang besar, tahan banting, tahan maki, tak mudah putus asa, hanya disebabkan oleh kekalahan-kekalahan yang kecil. Sebab Allah suka orang yang kuat jiwanya. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebut yang dimaksudkan kuat itu adalah orang yang kuat azam, tekad kuat. Bak kata orang kampung awak, tak down, ni sikit-sikit down, out down ke tak down. Kalau tak down tu orang yang tak jiwa tak kuat. Orang Pahang dia tidak down, up semua, dia tak down. Dia jenis menang tak megah, kalau tak gebah, lantak lah dia nak jadilah. Jenis mat kilau belaka kan. Yang kedua, baik orang kuat maupun orang lemah, Nabi sebut dua-duanya ada kebaikan. Baik itu orang yang kalah pun ada kebaikan, orang yang menang pun ada kebaikan. Tak payahlah kita mengejek-ngejek. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah membuat benda molek. Wa fi kullin khairun, kata Nabi. Buatlah benda-benda yang bermanfaat. Contoh orang yang kalah, walaupun dia kalah, jangan kecewa. Ada orang bila kalah dia mencarut, maki hamun, baling barang, pukul orang, maki rakyat, tak guna. Dia buat benda yang bermanfaat. Wa fi kullin khairun. Walaupun mau lemah, mau kalah, buat benda yang baik. Jangan buat benda tak senonoh. Dan keempat, ini pantang. Nabi kata jangan sekali-kali awak menggunakan kalau dah kalah. Contohnya misalnya bola lah, Argentina kalah malam tadi dengan Arab Saudi. Kita nyokong Argentina. Kalaulah Messi buat begini, tak ada kalau-kalau lah, 2-1 dah habis dah. Tak payah kalau-kalau lah. Seandainya Angel Di Maria buat begitu, tak ada dah habis 2 gol lah. Kalaulah Lautaro Martinez buat begini-begini, kalaulah Julian Alvarez buat begini-begini, kalaulah Paulo Dybala tak cedera, tak ada kalau-kalau. Dah kalah, tak ada kalau lagi lah. Jangan berkalau-kalau. Pilihan raya pun sama. Kalaulah pilihan raya ni buat tahun depan, kalau tak ada kalau. Apa nak kalau-kalau? Tak ada kalau-kalau. Nabi tak suka orang sebut kalau-kalau. Analisa tak apalah, orang analisa politik, oh sepatutnya pilihan raya ni tak dibuat lagi, itu analisa. Tapi yang menghadapi, kalau tak ada kalau-kalau, apa jadi ya. Bola kalau lawan lagi pusingan seterusnya. Maka begitulah yang Nabi SAW ajarkan, yang sesuailah dengan ungkapan kita di negeri Pahang ini, menang tak megah, kalah pun tak rebah. Itu sifat kita orang negeri Pahang Darul Makmur, dan kekalkanlah sifat ini. Banyak nak diterangkan, saya kira sekadar itulah saja. Pukul 9 ada bola lagi sekarang, jadi saya kira sekadar itu sembang-sembang malam ini. Buat penutupnya, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah mempercepatkan proses untuk negara yang kita cintai dan juga negeri kita Pahang Darul Makmur yang kita kasih ini, dapatlah pemimpin untuk nak memandu negeri dan negara kita ke arah kebaikan. Moga dipermudah dan dipercepatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wal nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami nanti orang-orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara yang baik untuk diri mereka, untuk Islam dan orang Islam. Ya Allah, bantulah pemimpin kami untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari berkawan dengan kawan-kawan yang buruk dan merosakkan. Dekatkanlah pemimpin kami dengan orang yang baik-baik, yang boleh memberi nasihat yang baik kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik di mana sahaja mereka berada. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum berpisah, kita nak mewawarkan, kita di Masjid Negeri ada buka satu tabung khas. Kita nak membantu Masjid Negeri lama di Lipis. Ni Masjid Negeri sekarang di Kuantan ni masjid yang baru dipindahkan daripada Lipis. Dulu Ibu Negeri Pahang ni di Lipis. Jadi Masjid Negeri pertama di Lipis tahun 1898 sampai 1955. Bila Kuantan jadi Ibu Negeri, pindah ke tempat sekarang. Jadi masjid itu lama tinggal jadi Masjid Qaryah. Sekarang kita nak hidupkan kembali. Dan masjid itu baru dapat kebenaran untuk buat Jumaat. Kali terakhir dia buat Jumaat tahun 1971. Jadi kita dah pergi melawat, tengok keperluan dia nak buat Jumaat lepas pilihan raya ni, mungkin minggu ni atau minggu depan. Jadi kita nak merayu muslimin muslimat, jom kita bantu Masjid Lama Negeri ini, Masjid Negeri Lama di Lipih ini, untuk belikan PA system untuk masjid, biar sedap sikitlah bacaan imam azan tu, bagi belengung sikit. Pasukan kita dah pergi, kita kena pasti belanja lebih kurang dalam 11,000 lebih. Jadi kita harap pada muslimin muslimat, ini pencen kubur tuan-tuan lah. Kami boleh je cari duit, tapi bagi sikit seorang merasa, moga-moga orang mengaji, ceramah, azan ke apa, dapatlah pahala kita walaupun dah tak ada nanti. Jadi ada tabung khas di situ, bagilah sumbangan, insya-Allah kita sedekahkan untuk PA sistem Masjid Negeri Lama di Lipih. Moga-moga jadi jariah dan pencen kubur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.